Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua para pelajar politeknik yang telah tamat pengajian, tengah nak mencari-cari jawatan kosong Okey, hari ini saya nak terang sikit sebab banyak pertanyaan tentang penolong pegawai takbir Banyak sangat saya terima persoalan tentang penolong pegawai takbir Okey. Untuk mendapatkan deskripsinya, kita pergi ke laman web spa.gov.my dan dalam laman web tersebut ada satu boleh pergilah. Okey, dipanggil sebagai syarat lantikan gaji ataupun deskripsi tugas. Oleh kerana ramai antara pelajar, antara ramai kita ni adalah dalam lulusan diploma, so klik pada lulusan diploma. Dalam lulusan diploma ni ada macam-macam deskripsi kerja yang boleh kita gunakan lah. Okey, kalau ada sebelum ni saya dah tunjuk tentang penolong accountant, penolong accountant, dan sebelum ni saya dah tunjuk juga penolong jurutera grade JA29, cukup banyak Okey, dalam ni ada macam-macam kerja. Hari ni kita tengok satu lagi jawatan dekat nombor 3 dipanggil sebagai ni dia, penolong pegawai takbir grade N29. Jawatan ni paling banyak. Okey, kekosongan jawatan. Dan kita cuba fahami apa yang dimaksudkan deskripsi dengan penolong pegawai takbir grade N29. N29 sesuai untuk diploma Okey, jadi sesuai kumpulan pelaksana dia diploma ke bawah ni kumpulan pelaksana. Okey, atas daripada itu degree semua adalah pengurusan dan profesional Okey, kumpulan pelaksana Kementerian JPA, Kementerian Kesihatan Awam, ni semua guna samalah. Penolong pegawai takbir grade N29. Gaji minimum RM1,493, setahun naik RM145. Okey, ini untuk STP Untuk STP dia punya gaji dah 1493. Okey. Yang ni lah untuk STP grade paling rendah, kelulusan paling rendah dia STPM. Okey, jadi kemudian ada juga sijil tinggi agama Malaysia pun boleh. Okey. Dia punya untuk diploma grade gaji dia starting RM1,770, 95 sen. Tu tak masalah lah, gaji saja Okey, gaji dia lebih kurang tinggi sikit lah daripada STPM. So diploma 1770. Okey, saya terima banyak persoalan tentang diploma lulusan apa yang boleh mohon penolong pegawai takbir. Okey, banyak. Okey, kalau dalam penolong accountancy tadi, okey, dia nyatakan dengan jelas diploma apa yang boleh untuk mohon jawatan. Okey. Namun untuk penolong pegawai takbir grade N29, dia menyerahkan kepada kita lah diploma dalam bidang berkaitan. Okey, diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan. Maknanya diploma apakah yang berkaitan dengan jawatan penolong pegawai takbir. Okey, kita nak tengok lulusan diploma apa yang sesuai untuk penolong pegawai takbir. Maka kita akan terus ke deskripsi tugas. Okey. So, jadi tugas yang berkait dengan penolong pegawai takbir ni adalah menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan. Boleh. Maksudnya yang terlibat dengan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan. Okey. Jadi maksudnya mana-mana lulusan diploma yang belajar study dan dalam pengajiannya ada subjek-subjek ini. Okey, belajar subjek-subjek ini, pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan perkhidmatan personal, pengurusan pentadbiran, pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan konsular dan penguatkuasaan undang-undang. Maka
Sesiapa yang punya diploma yang belajar subjek-subjek yang ada terkandung dalam deskripsi tugas seperti ini adalah layak untuk memohon jawatan penolong pegawai tadbir. Maksudnya dia belajar benda-benda ni. Ada dalam subjek pengajiannya. Jadi dia dipertimbangkan untuk memohon jawatan penolong pegawai tadbir. Itulah yang dimaksudkan dengan diploma dalam bidang berkaitan. Pergi pada deskripsi tugas dia. Itu yang dapat saya jelaskanlah berkenaan dengan kaitan antara deskripsi tugas dengan diploma yang berkaitan. Jadi mungkin banyak bidang yang berkaitan dengan penolong pegawai tadbir ni secara umumnya. Jadi sesiapa yang mempunyai diploma dalam bidang di mana pengajiannya adalah berkaitan dengan deskripsi tugas ini adalah layak untuk memohon jawatan penolong pegawai tadbir grade N29. Jadi saya harap penerangan saya ini menjawab pertanyaan daripada ramai pelajar yang kurang jelas mengenai apakah yang dimaksudkan dengan penolong pegawai tadbir dan diploma apa yang boleh, lulusan apa, diploma apa yang boleh untuk memohon jawatan pegawai tadbir grade N29. Jadi dengan penerangan saya ini saya harap jelas dapat memberi penjelasan tentang lulusan diploma apa yang boleh untuk memohon jawatan penolong pegawai tadbir. Selain daripada itu, gaji starting untuk diploma RM1,770.95. Macam biasa, syarat bahasa Melayu sekurang-kurangnya grade C. Syarat peningkatan secara lantikan ini lepas awak habis belajar. Lepas awak mula bekerja lah. Awak mula kerja. So, ni semua awak akan belajar nantilah. So ni untuk mula-mula nak mohon pekerjaan. Awak jelas dan faham tentang maksud ini dimasukkan dengan penolong pegawai tadbir grade N29. Cukup banyak jawatan kosong untuk penolong pegawai tadbir grade N29 ni. Jadi saya harap ini dapat menjelaskanlah, memberi penjelasan kepada para pelajar diploma jika hendak mohon jawatan